Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin hadirin Jumaat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik di dalam urusan agama, sesuai dengan sabda junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah nakkan dengan dia kebaikan, nescaya Allah beri dia faham dalam urusan agama. Dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala akhlak yang mulia, sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja saya dibangkitkan demi untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Alhamdulillah, hari ini insya-Allah kita akan menyambung pengajian kuliah Jumaat bulanan hari Jumaat yang kedua, anjuran Masjid Bukit Aman, menggunakan kitab Kekeliruan Umat. Inilah jawapannya susunan Al-Fadil Ustaz Mahathir bin Haji Jul hafizahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Kita sampai ke muka surat 131 setelah selesai kita menerangkan hukum bertawassul, yakni ketika berdoa kita menyebut sesuatu yang mulia, termasuk menyebut nama nabi atau nama wali. Misalnya, ya Allah ya Tuhanku, dengan kemuliaan nabimu engkau perkenankanlah doaku ini. Ataupun, ya Allah ya Tuhanku, dengan kemuliaan Syekh Abdul Qadir Jalani, misalnya wali Allah, engkau sembuhkanlah penyakitku ini. Jadi kita telah terangkan dalam kuliah-kuliah yang lalu bahawa hukum bertawassul dalam berdoa ini adalah masyru', dibenarkan di sisi ahli sunnati wal jamaah berdasarkan pelbagai dalil yang kita telah terangkan. Soalan, apakah hukum mengkafirkan? Ada segelintir umat Islam yang keliru dalam masalah tawassul, bukan sahaja keliru, bahkan bersikap ekstrim, menyangkakan pendirian mereka yang bercanggah dengan kesepakatan para ulama itulah satu-satunya pendirian yang betul. Lalu mereka sampai ke tahap mengkafirkan umat Islam yang tidak sama pendirian dengan mereka dalam isu tawassul. Jadi apa hukum mengkafirkan orang yang bertawassul dengan kemuliaan Nabi SAW di dalam berdoa? Jawapan, pihak Darul Ifta Al-Misriyah, iaitu pusat fatwa negeri Mesir, menjawab. Saya terus terjemahkan dalam bahasa Melayu. Adapun mengkafirkan orang yang bertawassul dengan kemuliaan Nabi SAW ketika berdoa, maka perbuatan ini sebenarnya secara hakikatnya adalah mengkafirkan majoriti ulama-ulama umat Islam. Kerana majoriti ulama-ulama umat Islam membenarkan bahkan mengamalkan doa tawassul. Kerana apa? Kerana bertawassul dengan Nabi SAW termasuk perkara yang telah diijma', disepakati oleh mazhab-mazhab imam yang 4, yang sampai sekarang menjadi ikutan seluruh dunia Islam. Tidak ada salah satu pun daripada 4 mazhab ini yang mengharamkan doa secara tawassul, apatah lagi kalau sampai mengkafirkan. Bahkan telah sabit daripada Nabi SAW baginda memerintahkan seorang lelaki yang buta untuk berdoa secara tawassul, dan di dalam hadis-hadis sahih yang lain. Bahkan tokoh yang menjadi idola, golongan yang
mempertikaikan tawassul, iaitu Al-Imam Ibn Taymiyah bila sendiri memetik dalil bahawa bolehnya bertawassul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun selepas kewafatan baginda. Anil Haitham bin Hanashin, daripada Haitham bin Hanas, beliau berkata, kunna inda Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kami satu masa sedang duduk bersama-sama dengan Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anak kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Fa khadirat rijluhu, lalu tiba-tiba kaki beliau sakit, kebas ataupun kejang, ya. Fa qala lahu rajulun uzkur ahabban nasi ilaika, lalu seorang lelaki yang berada di situ mencadangkan kepada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, sebutlah sekasih-kasih manusia kepadamu. Lalu beliau mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, iaitu Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Lalu dengan izin Allah, faka'annama nasyita min iqalin, seketika itu Allah sembuhkan penyakit kaki beliau. Jadi menyebut ya Muhammad ini di sisi golongan yang ekstrim, kata dia adalah syirik. Kerana Nabi SAW telah wafat, tidak boleh lagi kita menyeru kepada Nabi SAW. Ini sangat keliru, kerana syirik berarti menuhankan selain daripada Allah. Jadi menyeru Nabi SAW bukan menuhankan Nabi. Lebih-lebih lagi kita tahu para Nabi di alam ruh mereka hidup, tidak sebagaimana orang-orang yang lain. Dan bahkan ruh orang-orang mukmin juga diberitakan dalam hadis-hadis menjawab salam yang disampaikan kepada mereka. Berarti matinya seseorang tidak memutuskan hubungannya dengan orang yang masih hidup, walaupun mereka berada pada satu dimensi yang berbeza. Ya, tidak bolehlah kita itu bersembang-sembang, makan sama-sama dengan mereka dan sebagainya. Tapi tidak juga terputus langsung, kita masih disunatkan memberi salam kepada orang-orang yang kita ziarahi di kalangan ahli kubur. Assalamualaikum ya ahla diyaril muslimin, atau seumpama dengannya. Dan bahkan dalam tahiyat kita mengucapkan salam direct kepada Nabi SAW. Assalamu alayka ayyuhan Nabi. Kalau kita baca bahasa Arab, Assalamu alayka berarti salam ke atasmu. Bukan kita kata Assalamu alaihi, salam ke atas baginda. Tapi seolah-olah kita berucap direct kepada Nabi SAW, Assalamu alayka ayyuhan Nabi. Tidak ada seorang pun ulama yang mengatakan ucapan sedemikian adalah haram, apatah lagi kalau sampai syirik. Kemudian dalam kitab Majmu'ul Fatawa, iaitu himpunan fatwa-fatwa Syekh Ibn Taymiyah, beliau sendiri meriwayatkan dua hadis yang membuktikan bahawa tawassul Nabi Adam, ya, ketika berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selesai tajuk tawassul, kita masuk ke tajuk seterusnya, iaitu tabarruk. Tabarruk daripada perkataan bahasa Arab, tabarraka, ya tabarraku. Tabarrukan berarti mengambil berkat. Ya, berkat itu sendiri pun perkataan bahasa Arab, ya, walaupun mungkin telah dijawakan, ya. Kan orang Jawa bagi kita berkat, kalau pergi kenduri apa buat balik lagi bekal lagi berkat. Tapi sebenarnya daripada perkataan bahasa Arab, iaitu barakah. Apa dia barakah? Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Jadi tabarruk adalah melakukan sesuatu perbuatan dengan tujuan untuk mendapat kebaikan. Atau dengan arti kata lain, tabarruk ialah mengharapkan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang mulia dalam pandangannya. Tabarruk, ambil berkat ini daripada satu sudut mempunyai pengertian yang sama dengan tawassul. Ya, kita telah bincangkan baru sebentar tadi, isti'anah, meminta tolong, dan istighosah. Yang mana kesemua ini, ambil berkat, tawassul, meminta tolong, hanyalah dalam bahasa Arab dipanggil al-mu'amalatu bil asbab. Kita berinteraksi dengan cause and effect. Dari segi hakikat, tidak ada satu apa pun yang berlaku, baik ataupun buruk, melainkan dengan izin, ketentuan, takdir, kudrah, iradah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangankan kata benda-benda besar, sebutir habuk pun tidak akan berganjak, sehelai daun pun tidak akan gugur, melainkan itu adalah kudrah, kuasa dan iradah, kehendak daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Habis kenapa kita berusaha ikhtiar? Kerana itu kita berinteraksi dengan sebab dan musabab, sunnatullah. Apa yang Allah telah tetapkan, kalau kita buat begini, berlaku begini. Padahal boleh sahaja Allah Ta'ala jadikan sesuatu tanpa sebab.
Boleh saja Allah jadikan seseorang itu kenyang tanpa makan, tetapi dari segi sunnatullahnya untuk kenyang perlu makan. Maka kita ikut sunnatullah. Boleh saja Allah jadikan seorang itu sembuh dari penyakit tanpa dia berubat, tapi sunnatullahnya orang sembuh selepas berubat. Ini yang kita kena faham. Demikianlah tabarruk. Boleh sahaja Allah beri kebaikan kepada seseorang tanpa dia melakukan ambil berkat tadi, tetapi ambil berkat ini sebab untuk mendapat kebaikan, maka dilakukan. Apakah dalil? Jawapan, antara dalil bolehnya bertabaruk mengambil berkat adalah daripada ayat suci Al-Quran, iaitu dirakamkan kata-kata Nabi Yusuf alaihissalam, iaitu berkata kepada saudara-saudara baginda, izhabu biqamisi hadha fa'alquhu ala wajhi abi ya'ti basira. Mungkin sebahagian daripada kita mengetahui kisah yang masyhur bagaimana Nabi Yaqub alaihissalam diuji dengan masalah mata, ya, setelah kehilangan anak kanda yang tersayang. Nabi Yusuf alaihissalam dicampakkan ke dalam perigi oleh saudara-saudara sendiri yang hasad dengki kepada beliau pada masa itu. Lalu ketika saudaranya datang berjumpa dengan Nabi Yusuf alaihissalam yang telah menjadi wazir, menjadi menteri di Mesir pada masa itu, dan mereka tidak kenal beliau sebab sudah berubah, ya, daripada kanak-kanak sudah dewasa. Tetapi Nabi Yusuf alaihissalam mengirimkan komis, ya, baju yang beliau pakai itu, dan meminta supaya diusapkan, disapukan ke muka bapanya, ya'ti basira. Nescaya nanti pandangan yang terganggu itu akan kembali sembuh semula. Jadi kalau kita lihat, apa kena mengenai baju dengan sembuh mata? Apa kajian saintifik bahawa usap baju, ya, boleh menyembuhkan sakit mata? Tidak ada pertalian saintifik. Tetapi itulah namanya barakah, ya. Ada barakah pada baju seorang Rasul. Baju kita jangan kot lagi teruk penyakit mata hamba Allah tu. Kita baca ayat ni, nah ambil baju saya usap kat muka awak, ya, lagi parah sakit mata dia. Mungkin kita tidak ada keberkatan, tapi seorang Nabi, seorang Rasul, Allah kurniakan keberkatan. Maka seorang Rasul, iaitu Nabi Yaqub alaihissalam, bertabaruk mengambil berkat daripada pakaian seorang Rasul yang lain, iaitu anak kanda beliau sendiri, Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian ayat yang lain dalam surah Al-Baqarah, ya, ayat 248, wa qala lahum nabiyyuhum inna ayata mulkihi ayyatiyakumut tabutu fihi sakinatum mir rabbikum wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmiluhul malaikah inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Ini kisah bagaimana diberikan petanda kerajaan atau dilantiknya Talut sebagai raja untuk menentang Jalut, ya. Jadi berkata kepada Bani Israel, Nabi mereka, bahawa tanda atau bukti bahawa Talut diangkat oleh Allah Ta'ala sebagai raja Bani Israel pada masa itu adalah akan datangnya satu peti yang dikenali sebagai tabut. Di dalam peti itu ada sakinah, ya, bila datang peti itu memberi satu ketenteraman. Apa kena mengenai peti? Yang bagi ketenteraman Allah. Peti ini hanya berkat saja, keberkatan. Kenapa? Kerana dalam peti tersebut ada baqiyatun, ada peninggalan yang ditinggalkan oleh Nabi Musa dan juga Nabi Harun alaihi wassalatu wassalam, yang peti itu ditanggung, ya, dipegang oleh, dibawa oleh para malaikat. Jadi dikatakan dalam peti itu ada tongkat, Nabi Musa alaihissalam dan beberapa lagi peninggalan beliau, ya, tongkat-tongkat. Tapi yang memberi kebaikan hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Peti itu hanya ada dikatakan keberkatan. Dalam hadis Nabi SAW, baginda membahagikan rambut baginda kepada para sahabat dengan tujuan untuk diambil berkat, ya. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ar-Rasulu sallallahu alaihi wasallam qassama sya'rahu wa wazza'ahu bainan nasi liyatabarraku bihi. Rasulullah SAW membahagi-bahagikan rambut baginda. Kan baginda setelah tahallul cukur rambut, banyak rambut baginda SAW, sama ada baginda bagi direct kepada sahabat atau baginda bagi pada satu orang, wakil kan, suruh yang seorang tadi bagi kepada yang lain. Apa tujuan? Rambut bukan boleh makan, ya, rambut bukan boleh buat pakaian.
Tujuannya disebut dalam hadis, liyatabarraku bihi, supaya orang yang mendapat rambut baginda mereka boleh mengambil berkat dengannya. Dalam riwayat yang lain, iaitu panglima perang Islam yang terkenal yang digelar beliau sebagai Saifullahil Maslul, pedang Allah yang terhunus, iaitu Sayyidina Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu, satu masa telah kehilangan kain pembalut, kain serban beliau, dan beliau menyuruh orang-orang bawahan beliau mencari. Apabila berjumpa dengan kain serban itu, jadi mereka merasa hairan kerana kain serban itu kain serban yang sudah usang, yang sudah lama. Sepatutnya kalau hilang pun tak masalah lah, ambil kain serban lain. Lalu Sayyidina Khalid bin Al-Walid menerangkan bahawa di dalam kain serban itu beliau telah letakkan 3 helai rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semenjak itu, kata Sayyidina Khalid bin Al-Walid, sentiasa Allah Ta'ala beri kemenangan kepada beliau di dalam peperangan. Itu namanya ambil berkat. Yang memberi kemenangan tetap Allah, bukan yang lain. Allah yang menentukan menang kalah dalam satu peperangan. Habis apa susah-susah letak rambut dalam kain serban? Itu hanya ambil berkat. Jadi ambil berkat ni asbab. Macam orang kita kadang-kadang ni, apa susah-susah minum tongkat Ali, tongkat Umar, tongkat Abu Bakar, macam-macam tongkat dia minum. Ya, yang bagi tenaga kan Allah. Ya, itu kan usaha ikhtiar. Sekarang ada pengalaman. Orang yang minum tu rasa bertenaga, rasa sihat, maka kita usaha ikhtiar. Jadi untuk sebahagian orang, tak menjadi untuk sebahagian yang lain. Maka asbab ini dengan izin Allah Ta'ala, maka benda yang bukan asbab kita tidak jadikan sebagai asbab. Ada sebahagian orang-orang yang gagal faham, dia kata, oh kalau macam itu bolehlah kita minta dengan berhala. Berhala bukan asbab, itu diharamkan. Minum arak pun ada kebaikan. Minum arak pun boleh hilang stres, kan, boleh rasa rehat, boleh rasa santai. Bahkan ada kajian mengatakan red wine itu ada antioksidan yang bagus. Tetapi walaupun dia asbab, tetap asbab yang dilarang oleh syarak. Kalau kita bertransaksi secara ribawi, kita bagi hutang 1,000 minta bayar 2,000, itu sebab untuk kita dapat duit lebih. Adakah boleh semata-mata kerana itu asbab dengan izin Allah? Tapi tidak ada hukum yang membenarkan. Riba diharamkan. Jadi jangan gagal faham sehingga menyangkakan bila kita kata boleh ambil berkat dengan izin Allah, oh kalau kata dia macam itu, bolehlah kita minta berhala asalkan kita yakin Allah yang beri. Bolehlah kita buat macam ni dengan yakin Allah beri. Tidak. Tidak semua benda yang kita kata boleh berlaku begini begitu, itu diizinkan oleh syarak. Adapun ambil berkat ini diizinkan oleh syarak. Buktinya Nabi SAW sendiri membahagikan rambut baginda untuk diambil berkat. Kalau haram, tentu Nabi SAW tidak membenarkan. Bukti yang lain, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, ketika Nabi SAW berwuduk, mereka berebut-rebut mengambil air wuduk Rasulullah SAW. Kan bila Nabi SAW berwuduk, ada air yang akan menitik daripada wajah baginda, daripada tangan baginda. Jadi sahabat tadah air yang menitik daripada anggota wuduk Nabi SAW dan sapu ke muka dan juga ke badan mereka, tabarrukan, mengambil berkat. Kalau haram, tentu Nabi larang. Nabi SAW seorang Rasul, sifat yang wajib bagi Rasul tabligh, menyampaikan. Ambil berkat macam tu haram, takkan Nabi diam. Wajib Nabi menyampaikan bahawa haram berbuat demikian. Bila Nabi SAW tidak melarang, menunjukkan bahawa mengambil berkat daripada air wuduk Nabi SAW adalah satu perkara yang dibenarkan oleh syarak. Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu antara orang yang awal bertabaruk dengan jasad Nabi SAW. Maknanya kalau tabaruk masa Nabi hidup, ambil berkat kebaikan daripada Nabi SAW masa Nabi hidup, itu jelas. Sekarang Nabi SAW dah wafat, dah meninggal dunia. Sayyidina Abu Bakar mahu dikebumikan di sisi makam Nabi SAW, di sisi jasad Nabi SAW. Yang lebih jelas adalah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kalau Sayyidina Abu Bakar tidak hairan sangat kerana beliau bapa kepada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Nabi SAW dimakamkan di rumah Sayyidina Aisyah. Jadi biasalah, ya, suami meninggal, makamkan di situ, ayah meninggal, makamkanlah di sebelah suami. Tapi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu orang asing. Tidak ada hubungan kekeluargaan dengan Sayyidina Aisyah. Jadi apabila Sayyidina Umar ditikam dan beliau merasakan ajal beliau hampir, beliau menghantar wakil kepada Sayyidina Aisyah supaya wakil itu meminta izin, boleh tak Sayyidina Aisyah sebagai tuan rumah izinkan
supaya jasad saya dikebumikan di sisi dua orang yang mulia tadi. Jadi kalau benda itu tidak ada kebaikan, berarti Sayyidina Umar beria buat benda yang sia-sia. Bersungguh-sungguh minta satu benda yang sia-sia. Bahkan Sayyidina Umar pesan, nanti kalau saya memang dah meninggal, minta izin sekali lagi. Double confirm. Kotlah masa saya hidup tu Sayyidina Aisyah izinkan sebab segan kepada saya sebagai khalifah. Tapi nanti saya dah meninggal, dah tak ada isu segan. Minta izin lagi sekali. Kalau diizinkan, saya ingin untuk dikebumikan hampir dengan jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, dengan masa yang kita ada ni tak sempat kita nak cover semua. Yang terakhir, iaitu Sayyidina Umar sendiri ambil berkat dengan Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, bapa saudara Nabi SAW, dalam peristiwa istisqa, iaitu meminta hujan. Beliau bertawassul dengan menyebut nama Al-Abbas, itu namanya tabarruk. Boleh saja doa tanpa menyebut nama Al-Abbas, boleh istisqa tanpa menyebut nama Al-Abbas, tapi menyebut nama Al-Abbas, iaitu bapa saudara Nabi SAW, ada elemen tabarruk, mengambil berkat. InsyaAllah dalam kuliah yang akan datang kita akan sambung lagi dengan 3 contoh di muka surat 136. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natarada bi nuri syamsika abadan abada. Allahumma anqulna min dhullil ma'siyati ila izzi ta'ati ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.